رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام. شؤونهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل. على الله توكلنا. حسبنا الله على الله. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif kadasallahu sirrah. Dan kata Syekh Wasiti itu radhiyallahu an min kibaril awliya, apa kata, terlebih dikasih manusia itu segala ulama kerana takut mereka daripada Allah Ta'ala, dan kasih mereka itu daripada barang yang diketahui Allah Ta'ala mereka itu. Ini sambungan daripada matan dulu. Khairul ilmi ma kanatil khasyah ma'ahu. Sebaik-baik ilmu tadi ialah ma kanatil khasyah ma'ah. Ialah barang yang adalah khasyah, kegerunan qalbi dia, roh dan sir dia tu serta dengan Allah Ta'ala. Itu dipanggil sebaik-baik ilmu. Mana ada juga ilmu tapi tidak membuahkan sedemikian, ya. Ada juga ilmu dipanggil ulama lisan, mungkin ulama lisan, ulama yang pandai bercakap sahaja, tapi kalbi dia payah menghadap Tuhan, ya. Kalbi dia banyak menghadap makhluk, ya, banyak dia tapi dia menghadap makhluk, tidak menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini di antara yang menyebabkan rosak masyarakat. Apabila ulama yang menjadi waris tiba-tiba dia tidak membawa sifat yang dikendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dikendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran, innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Semuanya yang takut gerun Allah Ta'ala tu kadang ulama. Mana sifat ulama tu dia kena gerun dengan Tuhan, bukan dia gerun dengan lain. Dia kena takut dengan Tuhan, bukan takut dengan lain. Dia kena kasih dengan Tuhan, bukan kasih benda lain. Dalam kalbi dia kena dia dengan Tuhan. Itu ulama sebenar. Kalau dalam kalbi dia nak ra'i orang, nak dapat benda, tu bukan ulama. Akhir jadi ulanya dia panggil, ya. Orang kata apa? Ulau dalam semak. Allah. Mana sifat ulama sebenarnya apa? Dia kena ada al-khasyah, ya, kena ada al-khasyah, kegerunan kalbi dia dengan Tuhan, ya, kelazatan dia dengan Tuhan, bukan dia ambil lazat dengan makhluk lah. Kalau dia ambil lazat dengan makhluk, ampunahkan ambil. Allah. Dan ulama yang sebenarnya dia tak takut kepada orang, dia tak takut melainkan Tuhan. Dia tak beradab pada orang pun. Orang nak beradab dia minta apa, orang belakang dia pun tak ada diheran. Ya, guru Al-Imam An-Nawawi, Imam Nawawi wali besar. Guru dia Syekh Ibn Salah, wali besar lagi. Dia mengajar orang tak ada lari, orang lari dah pergi lari dah, tak ada heran dia. Ya, akhirnya apa? Tinggal kambing, dibaca kitab kat kambing. Orang sembelih kambing tu penuh isi kitab dalam tu. Kat belulang kambing, ya, penuh. Itu lampau dia punya apa? Keikhlasan dia lah. Tu ulama-ulama dulu kan. Dia tak ada heran, dia tak ada rasa gembira seronok dengan menghadap dia, dan dia tak rasa takut dengan orang lain pada dia. Sebab hati dia bukan dengan orang. Hati ahlillah ila billah, dengan Tuhan. Bi falyafrahu, dengan aku naklah kamu gembira. Mengambil gembira dengan Tuhan. Kamu ambil gembira dengan makhluk. Makhluk ni apa dia kan? Hamba, abdi, fakir, hina. Tu taraf kita semua yang dibalut dengan segala sifat kekurangan, ya. Adapun Allah Ta'ala mempunyai segala sifat kehaibatan dan kesempurnaan, ya. Benda sempurna, benda hebat, ya. Tiba-tiba kita tak letakkan hati, tu nanda orang tak kenal, ya. Orang mesti letakkan hati, suka minat pada benda yang hebat, benda yang dahsyat. Tu dia hebat. Maka makhluk dengan Tuhan mana hebat? Ya, tentulah terjawab.
Dia bersifat dengan segala kesempurnaan. Tapi kenapa kalbi kita tak gantung dengan dia? Kenapa kita tak asyik dengan dia? Kenapa kita tak rindu dengan dia? Kita pergi rindu dengan makhluk apa? Itu pandai jahil, ya. Sebab tu kaedah sufi, dia ukur orang tu alim dengan jahil, ingat dengan tidak, ya. Dia lupa Tuhan tu jahil lagi, walaupun ilmu dia melaut, ya. Itu kaedah dia. Dia kira ialah qalbi. Sebab tu tempat tilik Tuhan. Bila dia baik, semua selesai. Bila dia rosak, semua selesai. Yang dia punah jahanam, semua berlaku apa atas muka bumi. Kira qalbi yang rosak, qalbil fasid, hati yang rosak, hati yang tak kerti menghadap ke Tuhan, hati yang tak kenal Tuhan. Itu yang jadi masalah. Sebab tu dalam kepimpinan pun letak qalbi kan. Hari Jumaat kita baca suratul kafi kan. Apa dalam bab kepimpinan, wala tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furta. 3 semua disebut qalbi. Wala tuti', kamu jangan taat, itu maksud dia. Yang mana kamu jangan taat, jangan patuh, mana jangan jadikan kepimpinan kamu tu man aghfalna qalbahu an zikrina, mereka yang kami dah lalaikan qalbi daripada ta'ala. Hati dia tak kerti nak rojok pada hukum Tuhan, hati dia tak kerti menghadap Tuhan, muka ni tak layak jadi pemimpin dan jangan hari ni yang banyak yang ni muka lanun ni yang ya, halal haram tak kira pakai sapu, ya, dia je boleh buat rasuah, orang lain dia tuduh tak rasuah, dia kata rasuah je macam mengarut hari ni banyak. Itu yang pertama kali. Wala tuti' man aghfalna qalbah, tuan kaitkan dengan qalbi tu. Mana tidak dibenarkan kita memberi ketaatan orang yang qalbi di hati tak menghadap Tuhan. Dia tak layak tu. Tak usah kata nak pimpin orang, pimpin masyarakat, diri dia tak boleh pimpin. Diri dia sendiri tak boleh pimpin kalau qalbi dia tak menghadap Allah Ta'ala. Wattaba'a hawa, maka dia mengikut nafsu dia. Last sekali, wa kana amruhu furta, tindakan dia semua melampaui batas Allah Ta'ala. Batu ayat ni kalau kita pusing, kenapa manusia melampaui batas Allah? Sebab dia tak ingat ke Tuhan, tak menghadap Tuhan, ya. Dia langgar perintah sebab ketiadaan hudur hati dia ma Allah. Sebab dia bincang paling besar ilmu qalbi ni, ya. Betul, Rasulullah ni sebut dalam hadis sahih, dia baik semua baik, dia rosak semua rosak. Inna fi jasdi bin adam murah, iza saluhat sa'id jasad kullu, wa iza fasadat jasad kullu, ala wa hiya al-qalb. Ketahui dalam jasad dan seketun daging, bila dia baik semua baik, bila dia rosak semua rosak. Ala wahiyal qalb, itu dia qalbi. Al-qalb la yusamma al-qalb illa bitakallub, hati itu tak dinamakan hati melainkan dia cepat berbalik. Kejap itu, kejap laju kan, ya, sekejap rajin, kejap malas, kejap sedap, kejap tawa, macam-macam ni. Lepas tu Imam Al-Ghazali sebut dalam Minhaj, laju tak laju, pusingan hati itu lebih laju daripada apa? Didihan air. Kita jerang air kan dan cerit, orang tengok dia lajunya, laju, hati kamu lagi laju pada itu, kejap gitu, kejap ni. Sebab dia kawal, kena pantau dia supaya dia tetap menghadap kiblat dia. Apa kiblat ruh, wallahu ta'ala. Orang yang reti bernazat bersedap dengan Tuhan, orang yang reti bermesra dengan Tuhannya, berinduan dengan Tuhannya, orang tu selamat hidup ni. Kalau dia tak reti nak bermesra dengan Tuhan, rosak dan bahaya, ya, bahaya. Maka kemesraan, kesedapan dia akan pergi pada lain, pergi pada makhluk, biar rosak gitu. Dan kata Syekh Wasiti radhiyallahu an, terlebih kasih manusia itu, ya, orang dikasihi Allah Ta'ala siapa? Al-ulama. Mana orang yang menanggung amanah Allah Ta'ala. Apa dia amanah sini? Al-ilmu, ya, itu amanah besar. Maka Nabi menyatakan al-ulama umana'ur rusul ma lam yukhalitu sultan wa idakhilu dunya fa iza khalatu sultan wa dakhalu dunya faqad khanu ar-rusula fahzaruhum. Ulama tu pemegang amanah Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Ulama lah ya, bukan kita ni, kita bukan ulama. Kita lebih kampung ni, tak ada apa, tiu-tiu orang cakap ni. Ulama besar tu macam apa? Wali-wali besar macam imam-imam mazhab ni, ya, tu wali-wali besar, ulama besar tu. Tu ulama besar lah. Kita ni bukan ulama kan. Kita ni apa? Meniru-niru cakap-cakap orang je. Kita tiu-tiu orang cakap, kita cakap lah kan. Dan orang suruh cakap, kita cakap je lah. Kita kan pandai pun, bodoh macam tu. Itu ulama tu. Umana ur-rusul, pemegang amanah Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Itu ulama kan. Dia pegang amanah, bukan celang orang tu. Dia bukan amanah raya.
amanah Nabi dan Rasul dia pegang. Pangkat tu diberikan oleh Rasulullah SAW bila ada dua sifat Rasulullah tak dalam hadis ni. Umana ur-rasul, ulama umana ur-rasul malam yukhalitu sultan, selama mana dia tidak dipengaruh oleh pemimpin yang tidak betul. Kalau dia dipengaruh, dia ada ilmu tapi dia dipengaruh pemimpin tak betul, ikut apa kata pemimpin, nak tegur pun tak reti. Itu dia panggil apa tu, rosak tu. Itu perosak masyarakat. Maka orang bawah akan rosak dengan sebab dia. Wa yudakhiru dunya, dan tidak masuk pahaman dunia dalam kepala dia. Dia tidak masuk pahaman maddiyah. Fa iza khalatus sultan, apabila dia jadi, kalau bagi apa kan? Kalau bahasa hadul sikit, kalau tuan guru ni Abdul Aziz dia terjemah apa? Jadi terompah sultan gitu. Terompah. Terompah ni orang bawa pergi tandas gimana. Dia jadi kena kuda dengan orang jahil. Patut dia orang berilmu dia menyuluh. Bahawa ulama ni dia pencorak, bukan dia dicorak. Dia balik daripada menuntut ilmu, megak amanah, dia kena corak masyarakat. Masyarakat tak semayang, dia kena hijab bagi semayang. Masyarakat tutup aurat, dia kena hijab biar jadi tutup aurat. Masyarakat jauh tuan, dia kena hijab supaya masyarakat dekat dengan Allah Ta'ala. Itu kerja dia, mencorak. Tiba-tiba dia balik, dia kena corak. Dia kena corak, habis jawab dia. Kalau begitu keadaan dia, bila masuk je pahaman madiyah, dunia dalam kepala dia, dia membesarkan dunia lebih daripada tugas dia dengan Allah Ta'ala, maka Nasrullah labelkan dia itu faqad khanu ar-rusulah, itulah dia pengkhianat Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Rupanya ada ulama pengkhianat. Rasulullah labelkan tu, ini bukan saya sebut, bukan saya label, Rasulullah labelkan faqad khanu ar-rusulah, itulah pengkhianat Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Fahzaruhum, hendaklah kamu ambil perhatian, tinggal dengan dia, jangan pakai kata ni. Ucapan dia, kenyataan ni jangan dipakai. Semua sudah ada racun. Racun apa ada? Hubbud dunia dan pun. Dia bercakap bukan kerana Allah, dia bercakap kerana nafsu dia. Sebab tu sifat ulama sebenar tu sebutnya al-khasyah, gerun. Gerun dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, menyebabkan ilmu dia lagi cantik, amalan dia lagi bersih. Dan disebut, dikata dalam Tanwir Qulub Isqat Tadbirun Uyub, itu nama kitab tuan yang sama, pengarang yang tak mesti Munatailah Sakandari. Dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermula menuntut ilmu itu di aku adalah rezekinya. Orang yang mencari ilmu, rezeki dia dijamin secara khusus. Menandakan apa tu? Lebih lah. Ilmu tu benda lebih. Siapa cari ilmu adalah jamin rezeki dia. Tidak ada, kalau tuan-tuan boleh masuk hadis dan sejarah. Orang ni mati kena tak ada rezeki menuntut ilmu, ada kan? Dia mengaji agama sampai mati tak ada makan, ada? Tak ada satu kisah pun tak ada. Sebab ni hadis dah terang. Secara umum Allah Ta'ala jamin rezeki secara umum dalam Quran, wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada yang melata atas muka bumi, yang berakal tak berakal, laut darat yang kita nampak tak nampak, dalam tanah semua sekali, rezeki dia siapa tanggung? Allah Ar-Razzaq. Wallahu khairur raziqin. Allah Ta'ala sebaik-baik pemberi rezeki. Lepas tu kita jangan makan, jangan minum, jangan guna pakai segala rezeki dia, melainkan kita ingat oleh dia, besarkan dia, syukur kepada dia tuan. Itu cara umum. Semua tu Tuhan jamin rezeki dia. Bahkan dalam kitab hadis pilihan Mukhtarul Ahadis, diharamkan malaikat maut kena haram Allah Ta'ala mengambil nyawa orang yang masih ada rezeki dia belum habis dimakan. Tuan dah senaraikan ada sikit lagi, katalah ada sesuap lagi rezeki dia, tak boleh ambil nyawa tu. Bermakna malakul maut ambil nyawa dah tamam, setitik air pun tak ada untuk dia, sebiji makna nasi pun misalnya tak ada untuk dia, bersih siap, baru dia boleh ambil nyawa tu. Dan Tuhan susun macam itulah, ajal dia sampai rezeki dah tamam. Menandakan apa? Rezeki itu tuntutan lebih kuat daripada tuntutan maut. Kuat, tapi jaga di sana serangan yang manusia banyak tumbang, syaitan serang. Al-syaitan ya'idukumul faqr. Syaitan menjadikan kamu dengan kefakiran. Kamu nak hantar anak kamu mengaji kamu, nak makan apa besok? Murtad orang tu. So dia mengucap balik. Yang tu ditunjukkan oleh Syekh Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu anhu. Lantarkan Naqsyabandi ada tu kutub besar iaitu seorang yang kerja dia selalu kita ulang kan, dia gali apa kan? Gali kubur, bukan gali parit. Orang mati dia tengok ada tak ada, dia gali parit, gali kubur tu, dia ambil kain kapan bau tu pergi jual.
1000 mayat yang digali seorang yang kekal menghadap kiblat. Ya, semua terbalik. Baru tadi tengok menghadap kiblat, dan itu wajib segi hukum syarak menghadapkan mayat ke arah kiblat. Bila digali dia terbalik, 1000 seorang yang kekal. Oh, dia rasa takut, dan pencuri tu rasa takut. Dia jumpa Syekh Abu Yazid. Apa makna ini ya Sayyidi Syekh? Dia kata itulah orang yang tidak yakin dengan rezeki Allah Ta'ala. Dia makan, dia tak kenal siapa dia Ar-Razzaq. Itu rezeki cara apa kan? Cara umum semua. Mana ada makhluk yang diambil rezeki makan selain daripada rezeki Tuhan? Mana ada? Semua dah daripada dia. Secara khusus disebut sini, iaitulah apa? Orang yang mencari rezeki, menuntut ilmu, diaku Allah Ta'ala rezekinya. Man talabal ilma takaffarallahu birizki. Siapa yang menuntut ilmu Ta'ala, takaffarallahu birizki. Mana Tuhan jamin akan rezeki dia dan kita dulu masa mula nak belajar kelakar kan, lepas habis SPM kita pun pergi pondok kan. Oh, macam murai kita cabut ekor, dia orang bising. Oh, dia pergi pondok tu, apa besok nak kerja tu, apa nak makan tu besok. Orang ni Islam tak ajar kita tinggal dunia. Macam-macam macam-macam olahan kan. Bila kita dah balik pondok pula, kita tengok yang cakap tu naik motor buruk je, dia tengok dari kita Tuhan bagi sikit rezeki, dia kata wah ni hubur dunia pula. Dulu dia kata kita tinggal dunia, sekarang kata hubur dunia, kata engkau dalam kota. Sebab nak ikut kepala orang sampai bila tak selesai. Sebab itulah Luqmanul Hakim dia test anak dia tuan-tuan bawa berjalan, dua orang naik atas kuda. Masuk satu kampung, hoi, mati le kuda kau, nampak dua orang mati, turun. Bapak duduk. Masuk kampung lagi, orang tu kampung komen, ada bapak naik, bagilah anak pula, tak puas-puas naik kuda. Orang bagi anak. Nah, anak pula naik, bapak pimpin, kurang hajar punya anak, ada bapak dua. Yang keempat kuda turun bawa. Apa kerja kau kuda kau tak naik ni? Kata bodoh betul. Mana nak tengok orang dia komen semua. Kau buat apa pada komen? Jangan kita letakkan nilaian kita pada komen manusia. Rosak itu. Ruddu ilallah war rasul. Kembali pada Allah, Al-Quran, war rasul, pada ahadis sahihah. Tu je pegangan kita habis. Ya. Itu manusia macam-macam kan ni. Ni tuan dah jamin cara umum. Secara khusus pula ni, man talabal ilma takaffarallahu birizki. Siapa menuntut ilmu Allah Ta'ala, Tuhan jamin rezeki. Tak ada orang menuntut ilmu Allah Ta'ala ni mati untuk ilmu, mati kena apa, untuk ilmu agama, tak ada. Kalau ada buat sini nak tunjuk ni, memang tak ada pun. Ya, buat jaminan daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan hanya saja yang dikehendaki pada ilmu di sini ialah tempat ini ilmu, masalah ni memberi manfaat yang mengalahkan bagi hawa. Tapi ilmu yang dikehendaki sini ialah ilmu yang membawa kepada mengalahkan, mematikan akan hawa nafsu dia. Jangan diminta ilmu tapi ilmu agama tu, tapi makin hidup nafsu dia. Sebab apa? Sebab dia letak tajuk untuk ilmu ila dunia. Ya, man talabal ilma liyumariya bihi sufaha aw liyasifa wujuhan nas ilaih falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa tuntut ilmu agama tu, ya, tujuan dia liyumariya bihi sufaha, nak berbangga-bangga dengan orang, tunjuk dia konon dia orang alim. Ya, atau liyasifa wujuhan nas ilaih, nak memalingkan muka manusia pada dia. Besok dah di ulama besar kan, banyak pengaruh semua kan. Tujuan dia itu, maka sediakan tempat duduk dalam neraka Jahannam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak layak ilmu yang mulia tu ditukar dengan niat-niat yang sedemikian rendah maknanya. Ya, kita cari ilmu yang paling besar, matamat kita apa? Mardatillah, keridaan Allah Ta'ala. Itu yang kita nak tu. Cari ilmu biar dapat reda Tuhan, mengenali dia dan mengabdikan diri kepada dia. Ya, sehingga kita dapat mengenal dia dan sebenar kenal, dan betul-betul menjadi abdi yang diterima oleh Allah. Itu lebih besar daripada niat yang lain. Ya. Dan rezeki nak makan tu carilah sendiri. Jangan letakkan lagi ilmu tu dengan tu. Tapi Allah Ta'ala ada jamin dalam Quran, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa diberikan hikmah, mana ilmu, faqad utiya khairan katsira, maka diberi dia kebajikan yang banyak. Maka setengah mufassirin mentafsirkan setengah daripada kebajikan banyak ialah diberi kemudahan rezeki. Pun ada juga, tapi jangan diniat kau tu. Ya, kemaji besok, wah besok mudah, bakal mudah rezeki. Oh, tu rosak ni. Ya, antara anak maju agama bagus sekarang ni. Ya, banyak perlu ustaz-ustaz mengajar, banyak peluang kerja.
Ada maju kamu nak pulang kerja, balik dapat 1,800, dapat 2,800 kan. Dapat gaji 3-4 ribu. Tu niat. Tu nak terjun dalam neraka je. Kita mengaji juga agama, kerja kita dah siap, Tuhan susun dah. Balli wa anni walau sampaikan walaupun satu ayat. Kena menyampaikan, menyambung lidah Rasulullah SAW walaupun satu ayat. Itu kerja lebih besar daripada kerja yang lain. Tak layak kita nak tukarkan nilai ilmu Allah dengan harga dunia yang tidak ada nilai ya di sisi Allah Ta'ala. Imam Syafi'i dan ibu dia, Ibu Misali. Imam Syafi'i mengaji di Baghdad, bila balik sandra masyhur kealiman Al-Imam Al-Syafi'i. Ketika ibu dia pergi ke Mekah, banyak orang yang pergi sana tu ada berjumpa dengan ibu Imam Syafi'i. Ketika buat haji, dia pun sampaikan Masya Allah, dia kata anak tuan hebat sekarang ya, ulama besar gini dan insyaAllah dia akan balik kan. Cerita ringkas dia, bila rombongan nak balik tu, sebelum agak dalam 1 kilometer tu, sebelum sampai, dia akan ada seorang pemberi maklumat dulu supaya orang rumah yang terperanjat kan coba balik. Gitu. Jadi dia bersiap. Jadi ketika dia pergi tu, seorang terdekat dengan rumah, dia pun pergi rumah, salam tu beritahulah, kata Imam Syafi'i dah dekat nak balik ya. Alhamdulillah, banyak rezeki Allah Ta'ala beri dia begitu, dengan emas dengan apa kata ibu dia, sebagaimana dia pergi begitulah dia balik. Aku tak nak 1 sen pun dia bawa balik. Segala rezeki yang orang hadiah kat dia, emas ke perak ke duit ke apa, sila bagikan pada fakir miskin. Kalau tidak, dia jangan jejak rumah ni, mak dia kata. Oh, dahsyat kan. Kalau kita macam alhamdulillah berkat anak mak tu. Kan? Banyak dapat rezeki. Tu mak aku paling sengit. Orang nak tukar ilmu dengan ni, bukan nilai. Dia suruh bagi balik, pergi bagi. Tak, jangan balik. Aku hantar dia suruh cari ilmu Allah Ta'ala, membimbing Allah Ta'ala, suruh bimbing manusia perjalanan Tuhan, bukan cari benda tu. Tu Imam Syafi'i kan ni. Sebab tu dunia hebat lain macam tu. Allah ulama dulu macam tu lah. Banyak cerita-cerita yang hebat-hebat yang boleh ditauladani kan. Dia orang karang kitab gitu kan. Berkarang kita akan sampai 10 kulit, bukan kecil-kecil anaknya karangan. Dah siap je dia letak atas Kaabah. Letak atas Kaabah, semayang istihara, semayang hajat. Ya Allah, kalau aku karang ni kena kau kekal kalau kitab ni. Kalau tidak, tiup angin kau habislah dia. Sebulan dia tengok tak ada jejak kan. Hujan gibut tak berjejak kitab. Baru dia turun, dia cop kitab. Sebab tu kitab dia ada keberkatan ya, keikhlasan orang dulu. Orang sekarang kam je royalty dan apa. Ini berapa persen kepala otak dia persen. Dia nak sampai ke Tuhan kan. Allah jauh nak banding. Batu Syekh Ibrahim Allah kan dia kata apa, wa kullu khairin fi tibai man salaf wa kullu syarrin fi tibai man khalaf. Wa kullu khair, tiap-tiap kebajikan ada pada mengikut orang yang dahulu ya. Coba dia minan nabi wa siddiq wa syuhada wa salihin. Dan tiap-tiap kejahatan ada mengikut orang kemudian. Ikutlah sekarang lagi macam-macam perangai kan. Dah habis gila, Muhammad itu Allah, Abdul Muhammad itu lagi gila kan. Macam-macam lagi kan. Timbul benda pelik-pelik kan. Sebab akhir zaman menuju akhir umur dunia ni, fitnah terlalu banyak berlaku kan ya. Satakunu fitan, Nabi sebut dalam hadis ni, satakunu fitan fi akhir zaman, akan berlakunya fitnah. Fitnatun 1, fitnatan 2, fitan jamak macam hikam ni kan. Hikam kalau 1 hikmah dipanggil hikmatun, kalau 2 hikmatan. Bila banyak hikam tu wazan ni. Hikamun maknanya kalam-kalam hikmah yang keluar daripada batin para awliya illah ta'ala. Jadi fitan tu mana beberapa fitnah, mana berbagai-bagai fitnah yang terlampau banyak. Satakunu fitan fi akhir zaman, pada akhir zaman. La yanju minha, tak ada siapa boleh selamat daripada fitnah illa bil ilm, melainkan dengan ilmu yang memberi manfaat. Ilmu yang betul-betul diambil dan niat diambil dia betul dan diamalkan dengan ikhlas, insya-Allah dia selamat daripada fitnah yang akan melanda akhir zaman ya. Kalau tidak, tentang kita tengok dulu kalau dia berceramah macam nak putus tali mic tu kalau ambil daripada putus kejun lambat-lambat terkejun. Ini fitnah dalam zaman ya. Allah bagi kita minta jangan Allah Ta'ala palingkan kalbi kita ya. Kau paling habis kan. Ulama yang terpaling, wali pun dia terpaling. Bal'am tu kan cara orang boleh terbang udara, mati kufur kan. Bersakat kita ni campur lah, kita anak lah, lebay apa lah kita. Ya, kalau tak ada bantuan madad Allah Ta'ala takut tumbang. Sebab tu kita sentiasa banyakkan pertingkatkan amal
Zikir kena banyak, baca Quran kena banyak, kerja-kerja Islam kena buat banyak. Sebab apa? Ini top up, ini top up. Badiru bi a'mali salihah. Badiru bi a'mali salihah. Segera pantas kamu mengerjakan amal saleh. Kena banyak. Sebab pasal takunu fitanun ka kita'in lailil muslim, akan datang fitnah terlalu banyak. Sebagai malam yang kelam, Nabi buat misal tu. Ya. Maka yusbihu rajul mu'min wa yamshi kafira. Berlaku itu pagi dia beriman, petang dia kafir dengan Tuhan wala yazabillah. Sebab apa? Ya bi'u dinahu bi'aridin minad dunia. Dia jual agama dia, kena nakkan harga dunia, nak duit, nak pangkat, dia lelong agama dia. Itu berlaku tu Rasulullah sebut dalam hadis sahih. Jadi bekalan dia apa? Badiru bi'amali salihah. Segera pantas kerjakan amal salih. Ya, ini benteng. Lagi banyak kita dekat dengan Tuhan dengan amal salih, insya-Allah benteng iman tu makin kuat. Ibadat pokok kita baja-baja dia makin kukuh. Maka mudah-mudahan dia jadi sebatang pohon yang disifatkan oleh Al-Quran, kasajaratin tayyibah asluha sabitun wa far'uha fis sama. Iman bila kuat dan mantap, dia macam pokok yang besar. Asluha sabitun, akar tunjangnya menjunam di dalam bumi. Pokok bila besar, akar dia apa? Dalam kecetikan, dalam lah. Pokok balak tu akar dalam tu. Wa far'uha bis sama, dan pucuk dia menyapu awan. Pokok apa kan? Pokok balak lah kan, ya. Tanggokok bendi. Ya, maknanya bila pokok tu besar 3-4 pemeluk tu, macam itulah kita nak bina iman kita biar dia kukuh. Ribut apa datang pada steady, tak ada apa. Ya. Ni kalau akar tunjang pun tak ada, duduk pula tepi pantai, dia sebat dia apa? Dia ribut, bukan dia tombang, melayang tu. Yang ni banyak bila tak kuat dan melayang. Iman boleh terbang. Wala yazabillah. Akidah boleh terbang. Sebab apa ni? Dunia. Nabi dah sebut tu. Ya bi'u dinahu bi'aradin minad dunia. Dia jual agama dia dengan sebab nakkan dunia. Ya. Dia tertawan di mana jadi dia? Qalbi dia. Bila qalbi tak mengenali Tuhan, tidak ada mahabbah dengan Tuhan, dia pusing, dia mahabbatud dunia datang. Kasih. Akhirnya dia jual. Itu pentingnya kita adjust dalam tuan-tuan. Tempat dia Swiss itu, station dia. Itu semua dalam tanwir, ya. Bermula ilmu yang diakui, mana tadi? Rezeki, dan hanya dikenaki dengan ilmu tempat, ilmu yang memberi manfaat, yang mengalahkan bagi hawa. Dengan ilmu tu hawa nafsu dia tumbang, dan menegahkan bagi nafsu, dan yang menolong atas taat. Lagi dia bertambah ilmu, lagi taat dia kuat, lagi taat dia meningkat. Tuhan. Lagi qalbi dia lagi terang dengan Tuhannya. Dan yang menetapkan takut akan Allah Ta'ala. Ya, makin mantap dia punya ground ketakwaan dia. Dan mendirikan atas hudud Allah Ta'ala. Segala sempadan-sempadan hukum syariat Tuhan didirikan. Bukan dia belajar, dia pula jadi penghalang batu dalang untuk menegakkan Islam, dia pula jadi pengacau. Maka itulah ilmu ma'rifat pada Allah Ta'ala. Sebab itu manusia bila insan dia kenal dengan sebenar-benar kenal, ya, dia tak akan melakukan benda yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Ya, dia tak akan pergi hati dia berpaling selain daripada Allah Ta'ala. Kalau dia kenal lah. Kalau dia kenal gitu-gitu, itu yang pusing sana pusing sini, ya. Dia mesti kenal makrifat yang khassah. Sehingga terbentuknya apa? Mahabbah yang kuat. Dengan nur mahabbah itu terkeluarnya mahabbah daripada yang lain. Maka hati dia tak akan berpusing kepada makhluk. Ya, itu dipanggil makrifat. Sebenarnya itu rahsia dikatakan awwaluddin ma'rifatullah. Awal agama kenal dia. Bila dah kenal kan, orang kata dah kenal bau cinta. Bau cinta, dah bercinta, bau dia mesra. Tak kenal mana nak cinta. Sebab dia kenal Tuhan sampai dia cinta. Ya, bila dia cinta, baru dia seronok. Bi fal yafrahu, dengan aku naklah kamu gembira. Dan bila dia gembira dengan Tuhan, itu satu nikmat paling besar dalam hidup. Tak ada nikmat paling besar bila hati dia boleh, dia reti bergembira, berseronok, lazat dengan Tuhannya. Dan kata setengah lelaki, seorang lelaki bagi Syekh Shibli radhiyallahu an, mati orang yang alim. Ya. Jadi seorang pergi report dengan seorang wali besar ni, Syekh Shibli radhiyallahu an. Dia kata, tuan, dah meninggal dah seorang alim hari ni. Maka katanya diam, uskut. Ya, dia kata diam, dia kata. Ya. Hanya orang yang alim itu orang yang takut akan Allah. Kau kenal dia alim, kau kenal dia. Betul tak? Dia takut. Takut dekat mana?
qalbi, bukan kat luar. Luar banyak orang boleh berlakon. Nak pakai jubah kan bayar kan. Pergi tempat 2 minggu siap. Nabi serban kat ceramah banyak jual balik kejap. Ya, nak tahu betul qalbi orang, kau tahu mana dia. Dia kata, maksud dia apa sini? Ukur manusia itu jangan ukuran luar. Ukur manusia bil qalbi, la bil zahir. Kalau ukur zahir, habis orang munafik boleh tipu orang ni. Dia berlakon macam wali besar ni. Rupa pembohong besar banyak hari. Ada orang ni yang buka mulut, dia buka je mulut bohong kan. Macam-macam hal lagi. Habis tu. Jadi maknanya apa sini? Kau kenal dia alim, mana kau kenal dia? Ya, sungguhnya orang alim, yang sebenar alim tu orang yang takut, yang gurun dia dengan Allah Taala. Berdasarkan ayat, innama yakhshallahu min ibadihi ulama. Yang takut pada Tuhan ulama. Mana ulama tu sifat dia apa? Mesti ada gurun. Man lam yakhshallahu balaisa bi'alimin. Orang yang qalbi dia tak gerun dengan Tuhan, itu bukan orang alim mungkin. Bukan orang alim yang sebenar ni lah. Habis, dan kata setengah orang yang dahulu, barang siapa berkendak kepada ilmu, maka hendaklah bertambah-tambah khusyuk kepada Allah Ta'ala. Sebab ilmu tu nur cantik, dan khusyuk tu pun nur. Bahawa dia nurun ala nur, nur atas nur. Ya, bau cahaya tetap terang. Maknanya kekhusyukan hati itu merupakan bersih. Hati yang khusyuk mana hati yang safa, dia bersih dengan Tuhan. Maka bila bersih, layak tak dia menerima benda bersih? Layak lah. Bekas dah bersih, layak lah. Pinggan dah bersih, boleh bubur makanan, nasi ke kuah ke lauk ke begitu, cawan dan sebagainya. Dan kata setengah lelaki lagi bagi Syekh Junaid Raisul Muhaqqiqin, Imam Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu anhu, Imam ahli sunnah dalam bidang sufi, dalam bidang tasawuf. Dia kata apa orang tu tanya dia? Kata seorang lelaki bagi Syekh Junaid radhiyallahu anhu, mana yang terlebih memberi manfaat? Apa ke satu benda anfa' terlebih memberi manfaat? Katanya barang yang menunjuk akan dikau atas Allah. Ya, orang yang memimpin kamu jalan Tuhan, itu orang yang memberi manfaat kamu. Ada juga setengah orang tu pimpin orang, pimpin bawa ke dia, ada juga. Dia pimpin orang supaya orang pergi kat dia, orang besarkan dia. Tu kan bawa orang terus pergi ke Tuhan, ya, supaya dia kenal Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhkan akan dikau daripada hawa nafsu. Cari mana orang yang memimpin kita, nafsu kita tadi nampak jelas turun. Ya, dia masuk je suruh kan, bila baca warid tuan dah tawar semua tuan. Dia warid sampai. Warid yang sahih panggil. Dia masuk suruh tu, dia mengaku sendiri tu hubud dunia dia kuat. Ya, kepala otak di dunia. Bila dia tembak rezeki lepas tu habis, kosong tak ada apa, tenang je kata. Tu warid ni. Warid al-intibah panggil. Memberi kegegaran supaya dia sedar. Itu maksud di warid yang sahih. Dan kata pula bermula ilmu yang memberi manfaat itu barang yang menunjuki, yang mempunyai dia, mana sahibul alim tu, atas tawaduk. Ya, lagi dia berilmu, lagi dia tawaduk. Sebab lagi dia berilmu yang manfaat, dia kenal Tuhan, lagi kenal. Dalil lagi dia kenal, dia nampak kebesaran Tuhan tajalli di qalbi dia. Bila dia rasa kebesaran Tuhan, betul, akhirnya dia apa tuan? Mesti tunduk. Confirm dia akan tunduk. Kalau dia kenal Tuhan, confirm dia tunduk. Siapa pun yang angkat kepala dengan Tuhan? Allah yang maha agung, maha besar. Bila dia tunduk, itu tanda ilmu dia tersahih. Kalau untuk ilmu kepala dia angkat, itu bukan salah, dia salah silap giar. Dia masuk giar lain tu. Sepatutnya bila dia lagi kenal, lagi gerun. Bila lagi kenal, dia terjali kebesaran Tuhan, maka nampaklah kekerdilan dia. Bila dia nampak kerdil dia, itulah tawaduk panggil. At-tawaduk makana nasyi'an min syuhudil azamati rabbih. Tawaduk sebenarnya dia akan jadi, dia terbit daripada syuhud, musyahadah qalbi kita kepada kebesaran keagamaan Tuhan yang maha dahsyat. Dan benda ni berlaku bila dia tembak dengan nur zikir kuat, akhirnya terasa kebesaran Tuhan. Bila terasa kebesaran Tuhan, dia tunduk. Dia kenal diri dia, siapa dia, abdi, dia fakir, dia hina. Sebab ulama-ulama dulu kalau karang kitab, kita tengok besar-besar kitab, ujung dia apa dia kata? Ya, aku bukanlah ahli dalam bidang ini. Kalau sekiranya aku tersilap, tolong betulkan kitab. Wah, tu orang dulu tuan, dia open tuan. Ya, orang sekarang kita, kau nak komen kau siapa? Wah,
Jalanon ni tuan. Bukan siapa nak komen aku itu. Orang dulu tak, dia apa tuan. Ya, sekarang kita ni, saya bukan ahli padahal melaut ilmu. Tu orang dulu tuan, kewarakan dia, masya-Allah. Allah. Kalau di Patani kan, masa saya mengaji di Patani kan, tok guru dengan anak murid bertukar kan. Ya, tok guru anak murid bertukar. Dia di Patani atau di mana-mana kawasan tempat banyak pusat pengajian pondok ni kan, kita nak jumpa ulama dua tempat. Pertama, hari kematian. Kalau tuan guru tu meninggal, orang tengok kawan-kawan dia datang, berpuluh-puluh ulama-ulama tu. Ya. Orang daripada jauh-jauh daripada negeri-negeri lain pun ada. Tu. Jadi bila ada keadaan macam tu, seorang murid tu dengan guru dia. Guru dia pakai macam orang kampung biasa, nak murid pakai jubah, orang silap salam nak murid, cium tangan nak murid. Tok guru pakai baju kemeja biasa. Tukar. Anak bukan ni tok guru tu. Oh, ni tok guru. Orang tu dulu macam-macam dia tutup. Masa saya mengaji awal ni di tempat apa? Di pondok Tuan Guru dia apa? Baba Mat Mawi nama dia, Baba Mat. Pergi pondok tu tengok mana tok guru. Dia tengah ingat lembu. Ingat orang kampung mana? Guru tok guru. Dengan ilmu alat dia mengajar mantik balaghah sedap lagi. Dia tu ingat orang kampung. Lepas tu dia naik atas pondok nak murid duduk. Kalau nak murid ingatkan orang kampung mana? Guru tok guru. Masya-Allah. Ya. Orang dulu dia suruh tutup. Ya. Kalau tu orang jauh malah naik lagi lah. Cerita dia kan. Nampak akhir tu orang tu terkejut, minta maaf tu. Kitab yang dia nak baca tak ada orang boleh baca. Ada dah dijual kat petani. Dia pergi petani, dia tukar kitab, kata yang boleh baca kitab ni tuan kerja rumah. Padahal dia lah tu. Yalah nanti saya jumpa lah dia. Tak mengaku kan. Kalau gitu kan, saya lah orangnya. Puah maut. Ya. Tak apalah. Bila kawan tu pergi pondok, tanya lagi, dia tak mengaku lagi. Tu ada pergilah duduk atas ni. Pijak dia naik, siapa tunggu? Saya lah dia tu. Masya-Allah, tunggu minta maaf kan. Ya. Dia rahsia manusia terdapat lazat dengan Tuhan bila dia tutup dengan makhluk. Kita tutup kalbi dengan makhluk, Tuhan akan buka kelazatan dengan dia. Tapi kalau kita ambil kesilapan dengan makhluk, suruh makhluk puji mengadap, habislah tawa waktu. Ibadat kita akan jadi cerai. Tahu cerai? Tak ada apa dah. Lepas tu bila kalbi kita tak ada orang, contoh kita pergi tempat satu negeri, satu tempat, seorang pun tak kenal kita. Ya, kita berzikir, kita buat ibadat, sedap tak rasa tuan? Dah, orang tak tengok kita, orang tak kenal kita. Tapi kalau pergi tempat orang kenal kita, kita pun baca je, semayang ke, baca Quran ke, orang pun puji. Wah, terangkat dia tuan. Habis tu. Dia terangkat je habis tu. Bila terangkat, sab hati dekat makhluk habis dah. Kontak dengan Tuhan putus, inkitab. Pum. Ya, terahsia sir, bila kita tanam wujud kita dengan Tuhan je, habis cerita. Ya, sebab tu mereka orang yang ada masadaqah. Tidak sebenarnya insan tu membenarkan Tuhan, mana dua makam sidik bila dia ada hubus syuhrah, kasih bahawa dia terkenal. Kalau ada dalam kalbi dia, dalam hati dia suka terkenal, dia habis. Dia akan dipotong daripada makam siddiq dan tak layak dia duduk makam siddiq. Baca kata farriq qalbak minal ghair, kosongkan batin hati kamu daripada menghadap pada makhluk. Jasad kita tak apa. Ya, kita nak buat kerja masyarakat tolong menolong tu jasad pergilah, tak ada. Kalbi jangan. Maka nak jaga kalbi kena banyak zikir tuan. Ya, sentiasa Allah jalan dengan dia je. Baru dia cantik. Ya, itu dia antara dia lah. Ya. Mempunyai apa? Ada sifat tawaduk. Ya. Dan sentiasa mujahadah, sentiasa dia melakukan kerja keras membersihkan dalaman dan takut ia akan Allah dan berpaling daripada dunia. Mana dunia tak ada tempat dalam hati dia. Sebab apa? Dalam hati dia sudah ada mahabbah yang kuat dengan Allah Ta'ala, rindu yang kuat dengan Tuhan. Dan daripada menuntut dia dan bersedikit daripadanya dengan dunia, dan memberi nasihat bagi makhluk, tu kerja dia, dan berbaik perangai serta mereka dengan makhluk, dan berduduk dengan segala fakir. Rasulullah suka sangat kepada fakir miskin kan, ahab, yang selampau kasih kepada fakir, fuqara wal masakin. Sebab bila berkawan dengan orang miskin, kita lebih banyak syukur, akan mudah dapat. Iza nazara ahadukum ila man fudila alaihi fil mali wal halqi falyanzur ila man huwa asfala min. Bila kamu tengok orang, ya, maknanya yang lebih daripada kamu sekejadian dia harta, tengok orang bawah Nabi itu. Ya, kita tengok orang bawah. Kita pakai kereta, ada orang pakai basikal, ada orang pakai motosikal, ada orang jalan kaki. Kita jalan kaki, ada orang tak boleh jalan, ada lumpuh, makan bersuap pada dia.
Ya, kita pandang orang bawah, maka syukur ada. Kalau kita pandang atas, jadi tamak dan nak lagi, nak lagi. Dan ni apabila stop, bila hidung dia belaga tanah liang lahat, dia stop tu. Dan membesarkan kepada segala aulia illa ta'ala, para aulia kita apa? Kita sanjung, membesarkan, memuliakan dia sebab dia kekasih Allah Ta'ala, dan berhadap atas barang yang memberi faedah akan dia. Ya, semua yang dibuat tu benda yang mendatangkan manfaat di akhirat. Ya, tersengat daripada Islam seorang tu elok. Min husnil Islam mimari tarku ma la ya'ni. Sengat daripada keelokan seorang insan ialah dia meninggalkan benda yang tidak memberi manfaat. Dia melihat, semua manfaat. Dia mendengar, benda manfaat. Dia bercakap, benda manfaat. Mana bergerak anggota tujuh dia, yang catit belah kanan bukan belah kiri, atau makna ringkas dia. Ya, itu di antara sifat-sifat yang elok dipakai oleh para ulama, itulah sifat dia. Maka bahawasanya orang yang alim itu apabila mengasihi dunia wala ayazabillah. Ke mana kasih? Qalbi. Ya, ada lain kasih lain tadi, kasih kat dalam. Sebab tu dalam kena jaga, jangan bagi dia masuk. Kat luar tak apa. Bersahabat ada yang kaya-kaya, sebab tu dia boleh bagi banyak infak pada jalan Tuhan, tapi dia tak benar masuk dalam. Masuk dalam dia rosak. Dia kalau tak ada dalam dia benar keluar, tapi kalau dia duduk kat dalam qalbi, ada yang payah keluar. Dia nak infak payah. Sebab apa? Dia ada hub kepada mal. Ya, kita letak hubbullah dalam tu, dan menghimpunkan dia akan ke kifayah dia, maka larahlah ia daripada akhirat, lupalah ia. Maka lalailah ia, mana lupalah ia daripada akhirat dan daripada taat. Dengan sekadar demikian, mana lagi kuat cinta daripada dunia, sekadar persen itulah lalai dia dengan Allah. Kalau 50%, 50%, kalau 60%, 60% ada. Dan firman Allah mengetahui mereka itu pada zahir dan daripada hidup dalam dunia dan daripada akhirat, lupa mereka itu. Dan sabda Rasulullah SAW satu lagi ni, barang siapa mengasihi kepada dunia, dan saya memberi mudarat akhirat. Barang siapa kasih pada akhirat, dan saya memberi mudarat dunia, maka pilih olehmu kepada barang yang dikekalkan pada barang yang fana. Ini keputusan Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah kata apa? Barang siapa kasih akan dunia, man ahabbad dunya adarra bi akhirati, wa man ahabbal akhirah adarra bi dunyahu, fa asiru ma yabqa ala ma yafna. Barang siapa letakkan dalam kalbi dia kasih kepada dunia, maka jawab dia akhirat dia akan ada resiko. Ya, confirm dia ada resiko, dia akan gadai ke akhirat. Dan siapa ada dalam kalbi dia akhirat, jawab dunia pula ada resiko. Ya, tuan-tuan nak buat cari jalan akhirat, contoh ya, nak qiyam, setengah daripada orang yang lepas daripada azab kubur, orang yang kekal mengerjakan qiyam mulai hari-hari dia buat. Tergadai tak nafsu itu, tergadai lah tuan. Orang tidur kita kena bangun. Nak puasa, orang makan kita kena nak lapar, semua tu. Ya, kumpul-kumpul duit, sekarang pula dah berapa puluh ribu nak pergi haji. Dulu apa, 56,000, 10,000, 11,000, ini berpuluh ribu dah. Terpaksa gadai lah, kena buang. Sebab apa? Nak menunaikan fardu. Itu maksudnya nak ambil jalan akhirat, terpaksa kena bayar risiko dia. Begitu pula orang yang gila pada dunia, dia akan apa nak kira halal haram, bila nak kaya share itu. Ya, lahir pun dia gadaikan agama dia. Dia jadi dua tu. Bila bertembung dua ni, maka Rasulullah buat keputusan, fa asiru ma yabqa ala ma yafna. Maka kamu kena pilih lebihkan yang kekal, ila akhirah, ala ma yafna, atau yang binasa, itulah dunia. Ya, sebab dunia kita berjalan meninggalkan dia, akhirat kita berjalan mendapatkan dia. Ya, jadi orang yang cerdik, orang yang bersiap benda yang akan dihadapi makin lama makin dekat, itu maksudnya. Maka apabila telah hasil hidayah dan sakinah, ketenangan kalbi dia, maka tetaplah hati pada Allah, ya, bahawa hati dia mutmainnah dan takut akan dia akan Allah. Maka kata muallif, al-ilmu in qaranat wa al-khasyah falaka wa illa fa'alaika. Dan akan datangkan dibincang dua, ya, ilmu bila muqaranah dengan khasyah, maka ilmu dipanggil ilmu nafi', falaka, kalau tidak fa'alaika. Lam dipanggil lam lil manfa'ah, ala lil mudar. Manakala ilmu itu menyertai gerun, dia memberi manfaat. Kalau ilmu tetap membawa gerun dengan Tuhan, ilmu itu membawa mudarat dan kelalaian. Ini akan dibincang, akan datang insya-Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma ighfir lana ya Allah ma asrafa. Fa inna khaira kulluhu bi yadi wa anta bina raufur rahim. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.
Ya Karim.